Kementerian Pertahanan Mindef mengumumkan dua inisiatif baharu yang akan dilaksanakan bagi memperkasa tahap keselamatan dan pertahanan di Sabah. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berkata, inisiatif pertama membabitkan pembinaan kem tentera baharu, manakala yang kedua menghidupkan semula Trilateral Cooperative Arrangement TCA bersama dua negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina. Katanya pembinaan kem baharu tentera darat di Felda Sahabat Lahad Datu akan dimulakan pada tahun ini dengan kos sebanyak RM646.15 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatannya ke Markas Angkatan Tugas Bersama ATB Tawau hari ini. Hishamuddin berkata hasrat menghidupkan semula TCA turut disuarakan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor ketika pertemuannya di Kota Kinabalu semalam. Sementara itu Hishamuddin berkata kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom akan terus memperkasa kawalan dan pemantauan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone walaupun tiada rekod penculikan baharu di kawasan itu sepanjang tahun lalu. Berita jenayah, selepas 10 hari diburu, suspek membabitkan kes tikam di sebuah pusat hiburan di Penampang Baru 4 Januari lalu berjaya ditahan. Malam tadi, suspek berusia 34 tahun itu ditahan kira-kira jam 11 malam oleh sepasukan polis di sebuah hotel di daerah Limbang, Sarawak. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, suspek berjaya ditahan sepasukan polis bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang. Katanya operasi turut dibantu pasukan pegawai dan anggota polis dari IPD Limbang. Suspek yang dikenal pasti sebagai Kau Yung Chi ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes yang sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan di daerah Penampang. Suspek akan dibawa balik ke IPD Penampang untuk tujuan siasatan lanjut. Dalam kejadian jam 3 pagi 4 Januari lalu, suspek dipercayai menikam seorang lelaki di belakang bangunan sebuah pusat hiburan di Penampang Baru di sini. Mangsa berusia 29 tahun kemudiannya dilaporkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Zon Kecemasan Hospital Queen Elizabeth I. Sementara itu, seorang lelaki cedera di bahagian kaki selepas terjatuh ketika melakukan kerja menyelenggara lift dalam kawasan pembinaan di Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah hari itu, mangsa Nasir Samah 55 tahun difahamkan jatuh sehingga ke bawah tanah sebelum dibawa naik oleh pasukan bomba dengan menggunakan sistem takal. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu, Ordin Gilu berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.28 tengah hari. Katanya seramai 11 anggota bomba dikejar ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 4 km dari balai. Mangsa yang berada di dalam lift itu cedera di bahagian kaki dan pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan bomba bertindak memberikan rawatan awal sebelum membawa mangsa naik ke atas menggunakan sistem takal. Katanya lagi mangsa yang cedera kemudian diserahkan kepada pihak ambulans untuk rawatan lanjut dan operasi ditamatkan pada jam 1.15 petang. Berita seterusnya, satu lagi mangsa bot karam ditemui dalam keadaan terapung di perairan Pulau Tagabua Kunak pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Saujal Mangguna 31 tahun ditemui pada jam 10.40 pagi oleh pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR, nelayan dan ahli keluarga ketika operasi dilakukan. Dua lagi yang ditemui lemas malam iaitu anak mangsa dikenali sebagai Muhammad Haizal 5 tahun dan adiknya Suryani 3 tahun, manakala ibu mereka terselamat dikenali sebagai Kalsum Alam 35 tahun. Ketua Polis Daerah Kunak Superintendent Sabarudin Rahmat berkata jumlah keseluruhan mangsa yang maut 3 orang, manakala seorang lagi terselamat dalam kejadian ini. Katanya pusat kawalan tempat kejadian operasi menyelamat mangsa bot karam memaklumkan bahawa seorang lagi mangsa ditemui terapung di perairan terbabit. Ahli keluarga mengesahkan bahawa mayat yang terapung adalah mangsa terakhir dalam kejadian bot karam itu.
Katanya lagi kematian mangsa diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat dihantar ke Hospital Kunak untuk tujuan proses bedah siasat. Terdahulu Sabarudin memaklumkan kejadian berlaku ketika semua mangsa dalam perjalanan dari kampung mereka di Kampung Bangkuruan Lahad Datu ke Pekan Kunak. Mereka dipercayai keluar membeli barang keperluan harian di Pekan Kunak dan sebaik tiba di lokasi, bot yang dinaiki dipukul ombak akibat angin kencang dan menyebabkan bot mereka terbalik. Sabarudin turut menasihatkan orang ramai atau penduduk kampung supaya mengambil langkah keselamatan dan sentiasa berhati-hati ketika menjalankan aktiviti di laut, terutama dalam keadaan cuaca ribut dan laut bergelora. Manakala daerah Penampang hari ini mendahului daerah lain dengan catatan 50 kes baru COVID-19 meningkat mendadak sebanyak 31 kes berbanding hanya 19 kes malam, yang menjadikan Penampang paling tinggi jangkitan baru hari ini, mengatasi Kota Kinabalu di kedudukan kedua, Ranau, Kota Belud, Papar dan Tuaran. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata, peningkatan yang berlaku di Penampang melebihi 2 kali ganda berbanding jumlah semalam. Masidi bagaimanapun berkata secara keseluruhan, jumlah kes baru di Sabah susut sebanyak 13 kes, menjadikan kes baru hari ini berkurang kepada 244 kes berbanding 257 kes semalam. Teruskan bersama kami di Soka.com, berita komprehensif.